Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang loceng, like, komen dan subscribe untuk isu-isu yang panas dan terhangat hanya di Sebalik Kontroversi channel. Terima kasih. Kesan besar kepada konspirator bila Nazlan dan Zeti didakwa. Sebaik saja Peguam Negara Idrus Harun memaklumkan bahawa kertas siasatan terhadap Hakim Nazlan Ghazali telah berada di tangannya, maka banyaklah reaksi berkaitannya dapat kita lihat dari pelbagai pihak. Pelbagai kenyataan telah diberi oleh pelbagai pihak, baik yang menyokong Pakatan Harapan maupun yang pro Najib Razak. Bagi yang pro Pakatan Harapan, mereka seolah-olah takut kepada siasatan terhadap Nazlan. Seolah-olah menyiasat Nazlan bakal terdedah sesuatu. Sepatutnya jika kebenaran diambil kira, mereka lah yang seharusnya suka kepada siasatan, namun sebaliknya. Pada mereka yang pro Datuk Seri Najib Razak yang dari awal mengetahui kes bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk mempenjarakan Najib. Mereka amat suka Nazlan didakwa seperti mana Datuk Seri Najib Razak didakwa. Pada keseluruhan isu ini amat menarik untuk kita ketahui apakah sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dalam jumlah ribuan hakim yang ada di dalam negara, Nazlan pula dilantik mendengar kes Datuk Seri Najib menggantikan Hakim sebenar Datuk Sufian. Ramai rakyat percaya ada kepala dalang yang mengetuai semua rencana mendakwa Datuk Seri Najib Razak sambil cuba menyelamatkan Zeti Akhtar, Nur Yaakob dan Nazlan. Ada seorang veteran UMNO yang sangat popular di laman Facebook yang ada puluhan ribuan follower membuat siaran video dan menyatakan melalui maklumat dia perolehi, Datuk Seri Najib Razak akan dibebaskan berandaikan beberapa sebab. Antaranya hakim sendiri berada di dalam kekilafan dan hakim sendiri yang perlu dia siasat. Maka atas sebab itu ketika menjatuhkan hukum, hakim berkedudukan tidak valid bagaimanapun. Bagaimana seorang yang tidak sah dan tidak patut pun jadi hakim boleh menjatuhkan hukuman? Maka dakwannya jika kedudukan hakim itu sendiri invalid, maka keseluruhan hearing diadakan dalam keadaan tidak berasas. Penulis politik tersohor ini yang beroperasi di luar negara, Raja Petra Kamarudin pula pada siaran videonya menyatakan kes terhadap Datuk Seri Najib Razak terlalu banyak pincang dan ada strong ground. Datuk Seri Najib akan bebas dan dilepaskan atas beberapa sebab. Antara sebab yang paling ketara adalah Nazlan sebagai salah seorang yang terbabit meluluskan penubuhan syarikat SRC ketika menjawat kedudukan sebagai Peguam Maybank dan berada di dalam komiti yang memutuskan kelulusan penubuhan SRC. Apa yang menarik adalah kenyataan Nazlan ketika menggulung hujah menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak adalah beliau mendakwa bahawa Datuk Seri Najib Razak menubuhkan SRC semata-mata untuk mencuri duit darinya. Kemudian didapati dari dokumen Maybank dan minit mesyuarat yang dibocorkan bahawa Nazlan dan tim Maybanknya yang menuluskan dan tiada kaitan dengan Datuk Seri Najib Razak. Malah surat menyurat yang juga bukan dialamatkan kepada Datuk Seri Najib Razak, bahkan kepada Syahrul sebagai CEO di mana Syahrul pula menjadi saksi kepada pihak pendakwa. Maka jelas kes sangat pelik dan luar biasa. Ditambah pula dengan ketiadaan nama yang sering diguna oleh para saksi iaitu Jolo dan Nick Faisal. Pada kebanyakan hal, hampir semua persaksian di atas kenyataan mulut dan bukan pembuktian dokumentasi atau hard evidence. Di atas sebab kelemahan kes, maka media pro Pakatan Harapan terpaksa membantu untuk memberi gambaran salah dan jahat setiap kali saksi pendakwa memberi keterangan dan amat jarang menyiarkan jawapan saksi yang sama ada diserga oleh pihak pembela. Konklusi kepada semua perkara ini adalah apa kesan nanti apabila dua watak yang didakwa itu, Nazlan dan Zeti Akhtar, akan menjawab di mahkamah. Sama ada mereka akan cuba melepaskan diri dengan memberi nama mereka yang sekian lama memberi arahan, atau mereka akan tanggung sendiri seperti Nur Yaakob mengaku pada kes Forex RM30 bilion. Sambil itu, kita juga kena perhati pada siapa hakim dan peguam pendakwa yang akan dilantik untuk mengendali kes ini.
Kerana ini juga ada kesan kepada pendakwaan. Kesangsian ini terlahir kerana kes ZD begitu lama dibawa ke mahkamah seolah-olah ada kerja bida-membinda di belakang tirai. Apapun sudah pasti, ketua konspirator akan terus berencana untuk memastikan diri mereka tidak terdedah secara rasmi walaupun di merata ruang medsos. Hampir semua netizen sudah menyiasaki siapa mereka, baik yang lantang berkata-kata maupun yang terus berdiam diri sambil membuat kerja secara sulit di belakang tabir. Sekian berita dari Di Sebalik Kontroversi. Jangan lupa tekan butang loceng, komen, subscribe dan share untuk isu